Okey, jadi doktor adalah pakar onkologi ya di hospital di Mahkota Medical Center. Jadi semua orang mesti tahu ya, Melaka Bandar Sejarah dan Mahkota Medical Center terletak bersebelahan Mahkota Perih ya. Jadi doktor berkhidmat di sini sejak 2018. Okey. Jadi tajuk kita tentang kanser dan rawatan ya. Sebelum itu perlulah doktor bagi penerangan tentang aspek onkologi ya. Mungkin ramai yang tak berapa familiar dengan words onkologi itu ya. Jadi di sini doktor terangkan sedikit ya. Jadi onkologi ini kepakarannya meliputi pengesanan kanser, perawatan kanser, pemantauan respon dengan rawatan kanser, juga pemantauan tentang kesan sampingan rawatan kanser, dan kita juga memberi perawatan paliatif ya. Jadi doktor akan include ya dalam topik ceramah ini ya tentang statistik kanser negara, gejala-gejala kanser, pengesanan awal kanser, penentuan tahap kanser dan juga rawatan kanser. Okey, kita cuma ada lebih kurang 45 minit hingga 1 jam untuk membincangkan topik ini. Jadi doktor tidak dapatlah nak membongkar ataupun nak menceritakan semua jenis kanser. Jadi doktor akan pilih ya yang kanser utama berlaku di Malaysia. Okey. Jadi kita lihat statistik kanser negara kita. Ya, pada 2012 hingga 2016 statistik telah mencatatkan kanser yang paling tinggi adalah kanser payudara, iaitu 19% ya daripada total kanser yang ada di Malaysia. Jadi kalau kita lihat kanser payudara memanglah banyaknya mesti di kalangan wanita. Keduanya adalah kanser kolorektal ataupun kanser usus dan rektum ya. Jadi itu adalah kanser kedua paling tinggi. Tapi kita akan lihat ya pecahan dalam kalangan lelaki dan wanita. Apakah kolorektal kanser ini sama banyak ataupun tidak di antara wanita dan lelaki ya. Dan ketiganya adalah kanser paru-paru. Okey, suka doktor untuk lihat ya, kalau kita lihat di bawah ni ya, cervix uteri ya, kanser cervix itu kanser ovari ya, kalau kita cantumkan sini ya, pecahannya meliputi 6.6% ya. Ya, jadi kalau kita boleh lihat ya, cervix dan ovari kalau kita gabungkan, dia boleh jadi kanser keempat paling banyak ya di Malaysia. Jadi kita lihat seterusnya dalam carta ini ya, apa yang kita dapati di kalangan wanita tadi ya, wanita kita tahu kanser payudara yang paling tinggi diikuti rapat oleh kanser usus, kanser cervix, kanser paru-paru, dan cuba lihat di sini ya, kanser ovari 5.6 dalam 100,000 penduduk, kanser rahim 4.6 dalam 100,000 penduduk. Jadi again doktor nak stresskan di sini ya, kanser di kalangan wanita, ovari, rahim, cervix kalau kita campurkan yang peranakan ni ya, jumlah dia melebihi kanser usus. Jadi sebab itu walaupun dia jatuh kepada nombor 5, nombor 6, tapi kalau kita gabungkan ya, dia adalah yang kedua terbanyak ya di kalangan wanita ya. Okey, kalau kanser lelaki pula kita lihat kanser usus sekarang ya sudah lebih tinggi daripada kanser paru-paru. Kalau dulu kita tahu kanser paru-paru lah yang paling banyak menyebabkan kematian di kalangan pesakit kanser lelaki. Tetapi sekarang dia dah jatuh nombor 2. Jadi kanser usus pula yang lebih tinggi. Ya, diikuti dengan kanser prostat di tempat ketiga. Okey. Jadi cuba kita lihat apa peranan ataupun apa hubungan antara usia dan juga kanser. Di kalangan wanita, ya, cuba lihat kanser ada 5 di sini ya, payudara, usus, cervix, ovari dan paru. Apa yang kita lihat ya, semakin berusia seseorang itu ya, start umur 25 ke atas ni, dan kalau kita tengok daripada umur 45 ni, sudah lebih daripada 60 orang ya dikesan mengidap kanser dalam 100,000 penduduk. Jadi apa kita lihat di kalangan wanita ya, dalam 40 ke atas ya, terutama untuk kanser payudara, dia meningkat dengan sangat cepat, sangat drastik. Dan kanser-kanser yang lain pula dalam umur 50 ke atas akan meningkat ya, mengikut umur. Jadi semakin tua seseorang itu semakin berisiko untuk mendapat kanser. Apakah ini benar di kalangan lelaki? Cuba kita lihat kanser dan faktor usia di kalangan lelaki. Ia juga adalah sama macam wanita. Cuma kita lihat perbezaannya di sini, umurnya lebih tinggi sedikit untuk kita lihat graf ni menaik ya dengan mendadak. Jadi di sini kita lihat dalam umur 50 ke atas. Kalau perempuan tadi 40 ke atas, ini 50 ke atas mencecah 60, baru kita nampak dalam 50 orang per 100,000 akan mendapat kanser. Ya, jadi again ya, harus ditekankan di sini, semakin kita berumur, risiko untuk mendapat kanser meningkat. Maka perlunya ya program-program sebegini ya, memberi kesedaran kepada publik ya, kepada semua rakyat ya,
betapa kita sedang menghadapi satu krisis lah di sini dan kita perlu tampil ke hadapan dengan ilmu dan juga supaya dengan action kita, ya, dengan tindakan kita, kita dapat mengesan kanser ini dengan lebih awal, seterusnya dapat dirawat dengan lebih baik. Okey, sekarang doktor akan zoom in ya kepada kanser-kanser yang utama di Malaysia, iaitu kanser payudara, kanser usus, kanser paru-paru dan kanser peranakan tadi, ya. Cuba kita lihat kanser payudara. Apakah gejala yang paling utama? Sebenarnya ramai wanita, ya, dia tidak aware ataupun tidak prihatin dengan keadaan semasa payudara mereka. Jadi kalau bagi seorang wanita daripada awal, daripada anak dara dia lagi, dia boleh membuat pemeriksaan payudara sendiri, dia akan tahu, ya, keadaan normalnya bagaimana dan keadaan tidak normalnya bagaimana. Jadi di sini selalunya pesakit itu bila datang, ya, yang kes-kes di mana kanser payudara dikesan adalah kerana mereka memang terasa ada ketulan, ya. Ada ketulan di payudara. Jadi ketulan ni dia boleh jadi kecil, ya, dia boleh jadi kecil sebesar mungkin biji saga ataupun dia boleh jadi besar seperti bola pingpong ataupun bola tenis, ya. Jadi kita harusnya aware, prihatin, ya, dengan keadaan semasa kita. Jadi kita boleh detect benjolan ataupun ketulan yang kecil, ya, kalau kita memang kata orang sensitif lah dengan keadaan tubuh kita. Selain daripada ketulan, memang ada tanda-tanda yang lain, ya, macam puting berdarah contohnya, puting tenggelam, ya, dan juga tanda-tanda lain seperti kulit berbintik, kawasan puting melebar dan kulit tenggelam. Tapi ini adalah tanda-tanda di mana kansernya sudah berada di tahap yang lewat, ya, tahap 3 ataupun tahap 4. Jadi kita memberi kesedaran dalam program macam ni untuk mengingatkan ataupun memberi ilmu, ya, supaya kita kalau boleh nak detect kanser tu pada peringkat yang awal. Mungkin kita kena lebih prihatin di mana kita pergi melakukan ujian-ujian saringan supaya belum lagi ketulan tu kita rasa, kita dah dapat detect dalam siasatan-siasatan yang tertentu. Ya, kita tidak mahu kanser dikesan tentu, ya, pada peringkat begini, ya, di mana dia telah melekat pada kulit sudah terpecah, ya, ataupun sudah menyebabkan nanah, pembusukan, ya, dan kulit berbintik, kelenjar, ya, kelenjar ketiak dah semua kena, ataupun memang di tahap yang kita panggil kritikal, ya, kritikal. Apa yang kita perlu tekankan bila seseorang itu datang dengan keadaan kanser yang sangat kritikal di tahap 3 atau di tahap 4, maka kita tahu dalam darah dia memang akan banyak sel-sel kanser yang agak sukar untuk kita rawat sepenuhnya dengan rawatan-rawatan yang terkini. Ya, lebih kecil kanser itu lebih senang untuk ditangani. Okey, sekarang kita lihat pula kepada gejala kanser kolorektal, ya. Kolon itu adalah usus lah, ya. Rektum itu adalah rektum lah, ya. Jadi sebenarnya kita kena tahulah usus kita ni macam mana rupanya. Jadi usus kita secara keseluruhannya, ya, usus besar lah, ya, usus besar, dia bentuk macam cuping telinga je lah kat sini, ya, bentuk macam cuping telinga. So sebelah sini, ya, mula daripada appendix tu sebelah kanan, ya, kita ada cecum, usus naik ke atas panggil ascending, lepas tu dia melintang jadi transverse, dia turun jadi descending, lepas tu dia buat macam curve, lengkuk kat sini panggil sigmoid dan seterusnya rectum. Jadi ada beza sikit, ya, yang di bahagian rektum di sini, ya, biasanya usus tu dia tak bergerak sangat sebab dia ada selaput depan dia. Kalau yang di bahagian kanan ni biasanya dia bergoyang-goyang sikit, dia boleh berubah-ubah posisi dia dalam perut kita, abdomen kita. Dan apa yang kita perlu tahu juga, ya, kalau kita bahagikan kanan dan kiri, ya, kita dapati, ya, tengok persentage ini, ya, lebih daripada 60% kanser usus semuanya melibatkan sebelah kiri, ya. Jadi kita kena prihatin lah apakah tanda-tanda awal yang boleh kita detect dan seterusnya kita pergi ke depan, ya, tampil ke hadapan untuk melakukan siasatan awal. Okey, kalau kita lihat usus kanan kan tadi boleh bergerak-gerak semua yang sebelah sini, ya. Jadi apa yang terjadi kalau ada apa-apa pertumbuhan di dalam dia, ususnya masih boleh lagi mengembang, ya. Jadi biasanya pesakit akan komplain macam perut dia kembung. Kadang-kadang memang terasa dia bengkak dan daripada pemeriksaan luar kita boleh rasa seolahnya ada macam bengkak di dalam tu, ya, di dalam ususnya. Dan yang lainnya banyak pesakit dia datang kerana dia ada masalah anemia, gejala anemia. Anemia tu maksudnya darah merah dia kurang. Jadi dia selalu rasa letih, orang tengok dia pucat, ya.
selalu tak larat nak buat kerja sikit macam nak berehat, ya, cepat mengantuk, ya, sebab darah dia kurang. Ya, jadi perlu ambil perhatian mereka yang selalu anemia, ya, terutama golongan yang umur 50-an tu, perlu kita pastikan tak ada masalah dalam usus dia. Ya. Dan of course apa yang terjadi sekiranya kanser itu sangat besar di dalam saluran usus, dia boleh menyebabkan usus itu sumbat. Jadi tanda-tanda sumbat seperti perutnya kembung, tak boleh nak buang air besar, tak boleh nak kentut, ya, perutnya jadi kembang, dan juga setengahnya ada yang loya. Dalam doktor punya praktis sebagai seorang doktor, ya, doktor pernah tengok 2 kes di mana sumbatannya itu terlampau teruk menyebabkan najis-najis tu, ya, jadi macam masuk ke dalam usus kecil dan seterusnya, memang keluar dekat mulut tu berbau najis. Memang mengerikan lah. So kita tak naklah sampai tahap tu, kan. Kita kalau boleh biar kita detect benda tu kecil ataupun yang dia baru pra-kanser, ya. Okey, bagaimana pula dengan usus kiri? Kalau usus kiri pula, kita kan tadi doktor beritahu dia ada kawasan dinamakan sigmoid, lepas tu rectum. Ya? Dekat sini macam melengkuk sikit. Jadi dekat sini yang suka berlaku sumbatan tau. Jadi apa yang jadi? Kadang-kadang bersakit dia berak, dia rasa macam selalu cirit-berit. Ya? Cirit-berit. Ataupun setengah tu selalu sembelit. Dan ada pula yang dia alternate. Kejap cirit-berit, kejap sembelit. Kejap cirit-berit, kejap sembelit. Lepas tu dia nampak, najis ada macam lendir lah. Najis ada macam darah lah. Ya? Jadi tanda-tanda macam tu jangan nak ambil ringan. Ya? Dia memang kena lakukan prosedur kolonoskopi, ya? Skop untuk melihat direct di dalam kawasan usus kita. Ya? Yang lainnya of course lah tanda-tanda sumbat tadi yang doktor cakap, sebab kawasan belengkuk ni memang dia senang nak sumbat lah. Jadi kalau dah sumbat memang tak lepas lah. Berak tak keluar, angin tak keluar, cairan tak keluar. Ada setengah yang memang dia sebenarnya dia sumbat, tapi dia masih ada keluar macam air. Tapi sebenarnya air tu yang dah, atau orang dah yang kita panggil overflow. Yang dah terlampau banyak sangat sampai dia ada keluar juga sikit-sikit. Dia boleh menghalangi juga rintangan disebabkan kanser. Okay, moving on kepada gejala kanser paru-paru. Kalau dulu kita cakap pasal kanser paru-paru, orang selalu akan cakap, kanser paru-paru mesti di kalangan perokok, mesti lelaki, kan? Sebab dulu jenis kanser paru-paru itu adalah jenis yang kita panggil squamous cell carcinoma. Dia daripada selaput, daripada lining, daripada lapisan luar, ya, lapisan yang paling awal dekat saluran pernafasan kita. Tetapi sekarang ni apa yang kita dapati, kanser paru-paru sudah berubah. Ya? Banyak di kalangan wanita, ya, banyak di kalangan wanita yang bukan perokok. Dan mereka datang pula dengan kes-kes yang memang dah tahap 4. Ya? Tahap 4. Dan jenisnya pula jenis yang berbeza. Jenis yang kita namakan adenokarsinoma. Dia daripada kelenjar. Jadi sel-sel dekat lining paru-paru kita, yang dekat paru-paru kita ada yang kelenjar, ada yang sel yang satu lapis saja. Jadi bila kelenjar ni, dia selalunya memang kita nampak ada banyak apa kita panggil mutasi. Mutasi. Jadi untuk gejala kanser paru-paru bergantung dekat mana kawasan yang terlibat. Sama ada dia dekat tengah, dekat kawasan sini ke, ya, ada kelenjar sekali ke, ataupun kat luar dekat sini. Jadi biasanya kalau dekat tengah-tengah, memang dia orang akan rasa macam sakit dekat dada. Kadang-kadang dia selalu nak batuk-batuk, kadang-kadang dia susah nak nafas. Ya, tapi kalau kata yang dekat luar ni, mungkin dia ada batuk-batuk sikit-sikit je. Ya, yang batuk darah tu pun biasanya sebab dia melibatkan saluran nafas yang dekat tengah-tengah ni, dekat tengah-tengah ni. Ada juga yang melibatkan, kata orang, urat saraf, jadi dia akan rasa macam tangan ni sakit dan tangan dia boleh jadi bengkak. Dan simptom yang lainnya, kalau hilang berat badan mendadak, ya, tak ada selera makan, perlu kita ambil perhatian. Okey, jadi siapa-siapa yang mempunyai gejala begini, ya, macam 2 minggu ke atas, batuk, tak berhenti, perlu ambil perhatian. Terutama kalau dah start hilang berat badan. Ya. Kita suspek mungkin ada sesuatu yang ganas di dalam paru-paru. Ya. Okey, bagaimana pula gejala kanser cervix? Okey, kanser cervix ni kawasan yang sangat private kata orang, ya, sebab dia bukannya boleh dilihat dari luar. Makanya kita tahu cervix ni kan adalah pangkal rahim, di bawah rahim. Dan rahim memang kita tahu akan terlibat dalam proses haid, ya, kitaran haid, ya, menses kita. Jadi apa yang berlaku kalau ada masalah dekat cervix, biasanya masalah haid dia tu akan terjejas. Ya. So kadang-kadang dia ada spotting, macam keluar darah bukan ikut cycle. Kadang-kadang berdarah, haid dia terlampau lama. Kadang-kadang berketul-ketul. Kadang ada yang masa melakukan hubungan kelamin ada perdarahan. Ataupun dia sakit masa membuat hubungan kelamin. Ya.
Jadi kanser cervix ni sebab dia kita tak boleh nampak dari luar, kita kena perhatikan kita punya cycle ataupun getaran haid. Seterusnya memang kita harus melakukan ujian saringan seperti pap smear dan HPV testing lah untuk mengesan kanser ini dengan lebih awal. Kalau tanda-tanda macam kaki dah bengkak, macam gambar Rajah ni, ataupun dah ada kelenjar dekat leher, ataupun perut dah buncit macam ni sebab ada air cairan terkumpul, ini adalah tanda-tanda yang lewat. Jadi kita menyeru kepada semua tuan-tuan perempuan prihatin dengan ahli keluarga masing-masing, rakan kalau ada kita nampak macam tanda-tanda begini, kita sarankan supaya berjumpa doktor dengan lebih awal. Baik, bagaimana pula dengan tanda-tanda kanser rahim? Jadi kalau kanser rahim pula, tadi pangkal rahim, ini rahim. Jadi tanda-tandanya tu sebenarnya lebih kurang sama. Jadi bagi mereka yang dah menopause, dan yang menopause patutnya tak ada datang tidak lah kan. Tapi mereka dah menopause, kata dah 10 tahun menopause, tiba-tiba keluar darah. Itu kita memang suspicious Kita dah sangsi mungkin dah ada sesuatu di kawasan rahim ataupun di pangkal rahim tersebut. Jadi jangan ambil wenang, sewenang-wenangnya buat tak peduli. Mesti datang berjumpa doktor terutama doktor sakit puan untuk melakukan siasatan Biasanya kes begini selalu kena buat apa? Kena buat pap smear, kena buat PIPEL PIPEL tu dia ambil sampel lah dan juga untuk buat ultrasound untuk melihat struktur yang lain ataupun CT scan. Ada ketikanya mereka tak ada keluar darah tapi dia keluar macam cecair dan juga ada kesakitan semasa melakukan hubungan kelamin. Jadi ini adalah tanda-tanda yang biasa di report lah di komplain oleh pesakit-pesakit yang mempunyai kanser rahim. Okey, kanser ovari. Kanser ovari ini boleh berlaku kepada wanita yang kepada anak gadis 15 tahun ke 13 tahun ataupun umur 20-an, 30-an, juga orang yang dah berkahwin Jadi tanda-tanda kanser ovari, sebab kita tahu ovari itu kilang telur Kilang telur kita ada kanan dan kiri. Dan kilang telur terletak di sini apa fungsi dia? Dia mengeluarkan hormon dan hormon itu penting untuk getaran haid kita. Hormon itu juga adalah penting untuk kita panggil organ-organ seks kita yang lain. Okey, apa yang terjadi kalau ada ketumbuhan dekat ovari, sudah tentu dia akan mengganggu hormon kita daripada bekerja. So sama ada hormonnya terlebih, dan hormon terlebih kalau hormon lelaki yang terlebih dia boleh jadi apa? Memisai, muka jadi berbulu, dia sangat hairy lah, ataupun dia boleh menyebabkan getaran haid tu lah, getaran haid jadi tak teratur, jadi boleh dapat period yang sangat kata orang tidak teratur lah, sama ada keluar panjang, keluar banyak, keluar berketul-ketul, ataupun dia dah tak ada regular cycle lah kata orang Dan paling common sebenarnya kita nampak sebab ovari ni kawasan di bawah dan di belakang orang macam tak perasan tau. Kadang-kadang dia membengkak, jadi orang duk tegur orang yang ada kanser ovari ni, you nampak gemuk lah, perut you macam kembung lah, kan? Tapi sebenarnya kanser tu yang membesar dan dia menyebabkan ada cairan terkumpul. Jadi perutnya boleh jadi macam kembung, besar dan dia start ada masalah rasa macam kembung, susah nak makan atau makan tak rasa kenyang atau makan cepat kenyang lah sebenarnya dan tak rasa selera dan berat plus minus. Ramai yang beratnya naik sebab tumor tu besar. Tapi ada juga yang turun sebab dia tak ada selera makan. Jadi dia punya otot apa semua jadi kecil. Okey, jadi secara ringkasannya tanda-tanda kanser tadi doktor putuskan di sini sama ada kita ada bengkak di mana-mana yang makin besar, yang mula mendatangkan gejala yang lain seperti sakit, warna berubah ataupun mungkin bengkak daripada 1 biji jadi 2-3 biji. Itu maksudnya perlu jumpa doktor segera untuk tindakan lanjut. Gejala sumbat tadi doktor dah ceritakan, batuk yang berterusan, keluar darah yang meragukan. Jadi keluar darah ni termasuklah kalau perempuan tadi dekat getaran haid itu, kalau lelaki mungkin daripada usus tu, berak berdarah tu. Yang lainnya macam cirit-berit tadi untuk kanser usus, dan of course gejala-gejala yang kita panggil general, hilang selera makan, berat turun dengan drastik, sakit pinggang, tulang. Jadi ini kita perlu ambil peduli. Ini orang kata warning signs lah. Okey. Jadi apa ujian saringan yang ada dekat Malaysia? Okay. Kalau kita based on kanser yang doktor ceritakan tadi, jadi mammogram, mammogram memang sangat recommendkan untuk wanita yang berumur 40 tahun ke atas untuk buat saringan. Maksudnya tak ada gejala,
pergi buat. At least you buat sekali, maybe after that 3 years once atau 5 years once. Kalau yang first normal lah. Jadi mammogram tu untuk umur 40 ke atas tu dia macam kita buat screening, kita nak tengok ada sesuatu ke tak ada sesuatu. Kalau kita dah ada gejala, itu dah lain kira, memang dah wajib buat, tak payah tunggulah umur tu 42 ke 43 tu terus buat lah. Tapi kalau umur 40 ke bawah, mammogram selalunya susah sikit nak pick up untuk detect. Jadi sebab itu direkomendkan untuk buat ultrasound bagi mereka yang berumur bawah 40-an. Ini untuk mengesan kanser payudara lah. Kalau untuk usus, kalau tak ada gejala, boleh buat fecal occult test ni. Ini maksudnya ambil sampel najis, lepas tu kita akan cek ada darah atau tidak dalam sampel najis tu. Tapi kalau memang dah ada gejala, tak perlulah buat fecal occult ni. Terus je jumpa pakar, buat skop terus. Buat apa kita nak delay nak buat test spesimen najis ni. Terus je kita buat appointment. Tapi ada persediaan lah ni, nanti dia akan bagi ubat, dia akan bagi nasihat, pemakanan semua sebelum prosedur dapat dijalankan. Sebab dalam skop ni sangat penting, satu, kalau buat apa yang dipanggil kolonoskop ni, dia teropong kan. Bila dia teropong daripada dubur bawah terus kepada sigmoid yang lengkok tu kan, dia boleh tengok sebelah kiri, dia boleh tengok melintang, dia boleh tengok sampai ke sikum. Jadi dia boleh tengok penuh complete usus besar kita. Dan bukan hanya tengok, dia boleh terus ambil sampel dan boleh confirmkan benda itu bahaya ataupun tidak. Untuk kanser paru-paru, memanglah X-ray kita boleh buat, tapi kadang-kadang benda kecil-kecil ni susah nak dapat dengan X-ray. So untuk screening, orang yang tak ada simptom, X-ray okey. Tapi kalau ada gejala, X-ray tak cukup. Jadi untuk mereka yang berisiko tinggi, sama ada secara keluarga kanser paru-paru ke, tapi ini agak rare lah sebenarnya untuk kanser paru-paru. Selalunya kita nak recommend untuk CT scan untuk kanser paru-paru ni pada mereka yang merokok lah. So mereka yang merokok katalah satu kotak lebih daripada 30 tahun ataupun yang risap rokok 2 kotak sehari lebih daripada 15 tahun. Yang tu kita recommend. Sebab kajian memang menunjukkan kalau kita buat CT scan ni, setahun sekali kita dapat pick up. Kita dapat detect kanser yang pada tahap yang sangat awal. Mungkin yang belum jadi kanser lagi. Jadi boleh ada pencegahan kat situ. Untuk kanser cervix dan rahim tadi sebenarnya elok kita sarankan memang ada masuk dalam polisi kita lah ujian saringan, buatlah pap smear. Jadi pap smear bagi semua wanita yang sudah melakukan hubungan kelamin. Memang direkomend untuk lakukan pap smear. Sebab dalam pap smear ni kita macam skop tadi kan, kita lihat terus, samalah. Sebab kawasannya kawasan very privacy kan kat situ. Jadi kita kena teropong, lihat dan juga ambil sampel. Dalam masa yang sama biasanya kalau dekat spesialis dia orang akan buat scan ultrasound sekali. Jadi bila dia buat ultrasound complete lah, boleh tengok sekali rahim, boleh tengok sekali kilang ovary. Doktor juga nak bagi tahu semasa buat pap smear ni ada juga test lain yang dinamakan HPV testing tau, HPV test. Itu dia test virus virus yang sangat berkait rapat dengan kanser pangkal rahim, kanser cervix. Jadi untuk itu sebenarnya kita kalau dekat private tak ada masalah lah. Kalau dekat government doktor kurang pasti, tapi boleh tanyalah sama ada atau tidak, boleh untuk request buat HPV test tu lah. Sebab kalau kita nampak cervix tu masih normal, tapi ada virus tu, then mungkin ada langkah pencegahan di situ. Dan kita tahu daripada kajiannya sekarang kalau HPV vaksin itu dapat mencegah kebarangkalian terjadinya kanser cervix. Jadi sebab tu HPV vaksin sekarang dah digalakkanlah untuk remaja-remaja yang berumur 13 tahun ke atas. Jadi itu antara ujian-ujian saringan kat Malaysia. Ini secara dengan lebih detail sedikit lah mammogram. So jangan takutlah pasal mammogram ni, tak sakit pun. Jadi doktor sangat recommend siapa yang belum buat mammogram, please pergilah ke klinik berdekatan, pergilah ke LPPKN, pergilah ke klinik kesihatan yang berdekatan, klinik komuniti. Mereka boleh anjurkan untuk buat mammogram ni. Jadi mammogram sebenarnya tidaklah seperti yang digembar-gemburkan, tak sakit pun. Cuma kita perlu buat bagi kerjasama lah masa buat prosedur tu. Ultrasound pun doktor dah bagi tahu tadi dan sekarang kalau di mahkota kita sangat menggalakkan kombinasi buat mammogram dan ultrasound. Kerana ada ketikanya mammogram nampak normal tapi sebenarnya dia ada ketulan-ketulan ataupun biji-biji yang
tak nampak dalam mamogram. Jadi ultrasound sangat penting ya di situ untuk untuk memeriksa ya payudara itu dengan lebih teliti. Okey, setelah kita dapat diagnose kanser, tentunya kita nak tahu ya stage kanser, tahap kanser. Jadi kanser boleh di stage melalui klinikal, iaitu daripada pemeriksaan. Kita boleh tengok saiz dia, sama ada kita nampak ada kawasan lain yang bengkak atau tidak. Daripada pembedahan, maksudnya kalau yang dah buat operation, kita tengok saiz tumor tu berapa, kelenjarnya ada kena atau tidak. Tetapi yang lebih penting sebenarnya kita tahu kanser ni hidup kan, dia boleh bergerak sana sini. Jadi sangat penting untuk kita tahu kanser tu merebak ke kawasan hati tak? Sudah merebak ke kawasan paru tak? Sudah merebak ke kawasan tulang tak? Jadi sebab itu biasanya kalau kanser yang di tahap awal, kita biasanya akan recommend kata orang siasatan yang simple lah, seperti X-ray dada dan juga ultrasound hati. Tetapi kalau kita nampak kelenjar ada dah positif ya dalam pembedahan contohnya, ataupun masa pemeriksaan tu kita dah nampak kelenjar dia bengkak. Jadi kita dah suspek, oh kanser dia dah merebak. Jadi kebarangkalian kanser tu dah merebak ke tempat lain juga adalah tinggi. Maka di situ akan direkomendkan untuk melakukan CT scan ya. Dan di sini suka doktor untuk memberitahu berkenaan dengan PET scan. Apakah perbezaan PET scan dan juga CT scan? PET scan memang kita tahu dia menggunakan radioaktif pula ya. Jadi dalam PET scan ni sebenarnya banyak kebaikannya, sebab kalau kita ada sesuatu kes di mana kita nampak ada 2-3 biji benda di hati contohnya ataupun di paru-paru, tapi kita nampak tumor dia sebenarnya kecil je, macam tahap 1, tahap 2. Jadi takkanlah kita kata ni tahap 1, tahap 2 tapi dah nampak dekat hati atau dekat paru-paru, dia merebak ke? Jadi di situlah dalam kes begini sebenarnya kalau kita lakukan PET scan, kita akan dapat lebih informasi. Sebab dengan radioaktif gula tu kan dia akan tunjuk sama ada bengkak yang kita nampak dalam CT scan tu adakah ianya aktif ataupun tidak. Okey. Okey, jadi ringkasan tahap kanser, kita akan lihat saiz tumor tu T, kelenjar dia node ya, sama ada positif ke negatif tu, penyebaran dia kat mana dia ada pergi ya, sama ada dia punya scan dia positif ataupun negatif. So secara simpelnya doktor letak kat sini ya. Kalau saiz tumor tu kecil, kelenjar dia tak ada, ya, dia tahap 1. Saiz dia start besar, ya, masih lagi nampak tak merebak, tahap 2. Tapi bila start ada kelenjar dan banyak pula tu, tahap dia dah naik dah tahap 3. Dan kalau kita nampak dalam CT scan memang besar, benda tu dah merebak ke hati ataupun kat paru-paru dia dah nampak ada biji-biji ataupun tulang dia dah banyak yang kena. Itu dah tahap 4 lah. Ya, so senang nak faham kan di sini? Okey, back to PET scan tadi doktor nak tunjukkan ini mesin dia. So tak perlulah takut pasal PET scan ni. PET scan ni dia macam CT scan je, mesin dia sama je. Cuma yang diorang inject tu je yang berbeza. Jadi kalau orang dah pernah buat CT scan, dia tahulah CT scan prosedur dia mestilah kena puasa kan. Lepas tu kalau orang yang ada alergi kena ambil ubat, kena baring atas ni, nanti dia akan suntiklah sikit ubat. Ubat tu je berbeza. Untuk PET scan dia pakai ubat yang lain lah. Okey, di sini doktor nak share beberapa kes. Ini doktor pinjam slide saya pada Datuk Ali lah. Itu nuclear physician kami di Mahkota Medical Center. Di mana kebaikan PET scan tu ya. Kita tunjukkan beberapa sampel example ya, contoh di sini. So ini adalah kes di mana pesakit adalah kanser usus dan telah merebak ke hati. Jadi ini CT scan dia ya sebelum rawatan, ini selepas 2 bulan rawatan. Jadi apa yang kita nampak daripada CT scan ini ya. Ini gambar CT scan dekat bahagian hati dia lah. Ini tulang dia tengah baring lah. Kaki dia keluar, kepala dia kat dalam sana. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Harapnya boleh nampak lah arrow doktor ni. Okey, jadi di sini adalah dia punya, kita panggil kanser yang telah merebak ke hati, yang hitam sikit ni. Okey, setelah 2 bulan rawatan kemoterapi, nampak macam sama je. Jadi di sini kalau kita tidak ada informasi yang jelas, doktor akan mengatakan ubat tu tak berapa berkesan lah. Bukan kata kanser dia makin besar, tak. Tapi sebab kita tak nampak pengecutan yang ketara kat situ. Ya? Tapi bila kita lihat PET scan, tengok PET scan pesakit yang sama, sebelum rawatan dijalankan, dekat liver dia tadi, dekat hati itu sangat merah. Ini menunjukkan kanser dia sangat aktif. Ya? Sangat aktif. Dan apa yang terjadi setelah rawatan, tengok yang warna merah tadi. Boleh kata dekat nak hilang dah sepenuhnya. So sebenarnya pesakit ni respon dengan sangat baik. Ya? Tetapi kita tak nampak respon tu kalau kita pakai CT scan yang biasa. Kalau kita buat PET scan baru kita nampak.
Jadi di sini kalau tak ada informasi PET scan ni, mungkin pesakit ni kena buat kemo yang lain. Jadi dah macam bukan kata salah rawat, tapi ialah menyebabkan kata orang kita tidak merawat pesakit dengan baiklah maksudnya. Kalau kita ada informasi dari PET scan, kita tahu ubat tu masih bagus. Tumor dia masih sensitif dengan ubat tu. Jadi kita boleh teruskan rawatan. Okey. Seterusnya ini kes yang lain di mana pesakit ni pun kanser usus juga, dah buat operation dekat rektum dia. Tapi lepas tu dia nampak memang CEA dia tu naik, kanser maka dia naik. Dan dia buat CT scan sebab finding yang dekat sini, yang masalah yang dia punya tempat operation tu, memang orang tu daripada awal lagi memang report kata parut. Tetapi bila buat PET scan, apa kita nampak? Aktiviti dia sangat tinggi dekat kawasan yang dinamakan parut. So kalau ikut CT scan, dia tak kata kanser kat sini, dia kata parut. Tapi sebenarnya kanser dah datang balik. Dan dalam kes yang lain pula, di mana di sini, kalau kita tengok CT scan dia memang nampak suspicious. Kita nampak macam ini kanser usus jugalah yang dah operation dekat parut dia ni nampak macam timbul biji-biji. So dia kata kanser ni mungkin dah datang balik. Tapi kanser maka patient ni actually normal. So bila buat PET scan sebenarnya tak ada apa-apa pun uptake aktiviti dekat kawasan yang dikatakan suspek kanser tu tadi. Jadi alhamdulillah pesakit ni tak adalah terus dijalankan rawatan yang lain disebabkan PET scan dia memberi info kanser dia masih under control. Jadi apa ataupun bagaimana kita memberi rawatan kanser? Okey, faktor yang mempengaruhi rawatan kanser ni banyak, tetapi doktor bahagikan kepada kita lah. Kita kena tengok kanser tu, kita kena tengok pesakit tu, dan kita kena tengok jenis rawatan dia. Jadi jenis rawatan sebenarnya secara keseluruhannya ada yang kita kena rawat dekat kawasan pembedahan, tapak pembedahan. Itu kita panggil rawatan lokal lah. Okey. Jadi rawatan lokal tu boleh jadi pembedahan tu sendiri, boleh jadi setelah habis pembedahan perlu rawatan radioterapi, dan kalau kata jenis kanser cervix pula mungkin perlu brachytherapy. Dan ada rawatan yang kita kena rawat satu badan, seluruh badan. Jadi ini kita panggil sistemik. Jadi sistemik ni termasuklah imunoterapi ke, kemoterapi ke, targeted terapi ke, dan dia boleh ada yang jenis tablet, ubat biji ataupun jenis drip. Banyak memang ubat drip lah, maksudnya yang kena masuk dalam dalam darah lah kan, suntikan. Jadi boleh katakan kebanyakan kanser memerlukan lebih daripada 60% memerlukan gabungan rawatan. Rawatan lokal pun perlu, rawatan sistemik pun perlu. Jadi kita kena faham kenapa doktor ni saya dah buat operation kena buat lagi rawatan ni. Jadi kadang pesakit tak faham konsep perawatan kanser ni, kita kena tengok lokal dan sistemik. Apakah lokal saja cukup ataupun lokal kena gabung dengan sistemik. Kebanyakan kanser kalau tahap 1 tu mungkin lokal saja cukup. Tetapi bila naik tahap 2, tahap 3, 4 tu dah tentulah. Tahap 2, 3, 4 ni selalunya memerlukan gabungan rawatan kanser. Jadi di sini ada gambar sedikit tentang mesin radioterapi. Nanti doktor akan cerita pasal radioterapi juga. Jadi rawatan radioterapi itu tak adalah menggerunkan seperti yang orang gembar-gebur kan. Okey, kembali lagi pada faktor kanser tadi. Jadi kita kena tahu jenis kanser tu, tahap kanser tu dan ciri-ciri kanser. Doktor suka untuk memberi perumpamaan lah. Okey, contoh macam kanser paru-paru tadi doktor kata. Jadi kanser paru-paru kalau tahap 4 kita kena tengok jenis apa? Jenis squamous ke jenis adeno tadi. Dan jenis adeno pula kita tak nak tengok pula ciri-ciri dia, ada mutasi atau tak ada mutasi dekat gen dia. Kerana memang ada rawatan-rawatan tertentu mengikut ciri-ciri kanser tu yang tertentu. Okey? Lepas tu kita pun nak tengok juga pesakit ni muda ke tua ke, sihat ke tak sihat ke, apa gejala-gejala dia. Kalau untuk kanser payudara pula kita nak tahu dah menopause ke belum, ada sejarah kanser dalam keluarga ataupun tidak. Sebab benda-benda ni mempengaruhi dari segi risiko pesakit tersebut untuk mendapat ulangan kanser ataupun kanser tu berulang lagi. Jadi kita banyak faktor lah sebenarnya bila kita tengok pesakit. Bukan semua pesakit kita bagi rawatan yang sama. Tak, banyak faktor-faktor lain yang kita perlu pertimbangkan. Dan yang lainnya faktor rawatan tu kita nak tengok kanser ni kecil ke besar.
Tahap awal ke tahap yang agak besar? Boleh bedah terus ataupun kena bagi rawatan induksi dulu. Rawatan yang dipanggil neoadjuvant. Rawatan sebelum rawatan pembedahan. Dan kita pun harus lihat kajian-kajian rawatan mana yang berkesan ataupun lebih berkesan. Dan of course kita kena explain kepada pesakit, okey, rawatan ni kita nak bagi macam ni sebab kita kena radical, kita kena buat yang terbaik. Kalau yang stage 4 tu lain, stage 4 tu kebanyakannya palliatif. Tetapi ada kes-kes juga di mana kita daripada palliatif tu dia boleh jadi radical. Tapi doktor tak cukup masa lah nak terang semua. So kita move on Okey. Ini kaedah rawatan yang pertama di mana biasanya kebanyakan kanser tahap awal bedah dulu. Surgery dulu. Setelah pembedahan, kita akan dapat dia punya spesimen kan. Masa tu kita tahu dah T stage dia, N stage dia dan juga biasanya dah buat scan kita tahu M stage dia. Jadi kita lihat balik tahap dia. Mungkin sebelum operation kita kata tahap awal, tahap 1. Tapi bila lepas operation tengok, alamak, kelenjar dah kena lah tahap 3. Jadi bila tahap 3, memanglah pelan rawatannya berbeza. Mungkin akan diberi rekomendasi untuk buat rawatan kemoterapi, radioterapi, campuran dengan hormon terapi ataupun targeted terapi. Apa-apa pun memang rawatan pembedahan meningkatkan jangka hayat, meningkatkan kawalan kanser setempat, tetapi rawatan yang selepas pembedahan juga kajiannya menunjukkan efek yang sama. Jadi dia akan meningkatkan lagi jangka hayat dengan rawatan tambahan itu. Membantu untuk kanser itu tidak berulang pada jangka masa yang cepat dan seterusnya memang meningkatkan kawalan kanser setempat lah. Maksudnya daripada dia naik semula dekat kawasan operation ataupun dia naik ke kawasan yang luar daripada kawasan asal. Okey, so standard kalau kanser tahap awal tak agresif, pesakit pun okey, tak ada masalah yang kronik kanser payudara, ovary, usus paru boleh terus buat pembedahan. Okey, kaedah rawatan kedua ni yang doktor nak stresskan sebab memang berbeza. Kalau kita nampak kebanyakan orang dah ada gejala baru nak buat nak buat siasatan, dah tentu kebanyakannya datang tu kita dah nampak lama kanser dia besar lah, kanser dia dah pergi kelenjar lah ataupun kanser dah merebak terus tahap 4. Jadi kalau tahap 4 memang kita akan recommend operation lah kan. Tahap 4 kecuali kata benda tu menyebabkan pendarahan yang ketara ke baru kita akan recommend palliatif, kemoterapi ke targeted terapi ke. Tetapi kalau kata macam tahap 3, tahap 2 daripada kajiannya menunjukkan kalau kita bagi rawatan awal sebelum pembedahan dijalankan yang kita panggil induksi ataupun neoadjuvant rawatan tu boleh mengurangkan ataupun menyebabkan pengecutan yang sangat ketara. Jadi dia stage tu dia dikurangkan, dipanggil downstaging effect. Jadi dia merendahkan tahap kanser tu. Dia juga boleh memudahkan surgery. Di sini doktor bagi example. Kalau kanser payudara, contohnya dia besar, sakit muda, dia belum kahwin lagi. Kan? Jadi daripada nak buang semua, kita boleh bagi rawatan sebelum surgery. Bagi kemo dulu awal, kita kecutkan dia, mungkin dia boleh buang ketulan tu je. Tak payahlah buang semua payudara dia kan. Jadi dia memudahkan surgery, dan juga dia boleh mengawal kanser setempat dan juga sistemik. Selepas itu dia boleh buat pembedahan dan daripada kajian juga sesiapa yang kita bagi rawatan induksi, kalau kita dapat respon yang 100%, maksudnya tadi contoh kanser payudara tadi dah bagi kemo, lepas tu buat operation, tengok dalam operation, kanser sel tak ada langsung, kosong, kelenjar pun kosong. Okey. Pesakit ini daripada kajiannya dia mempunyai dia mempunyai prospek yang lebih baik daripada mereka yang masih ada sakit baki kanser. Jadi maksudnya yang meningkatkan kawalan kanser setempat dan sistemik itu sangat relevan lah pada kes-kes ni. Dan biasanya kalau kes yang ada lagi residual disease kita akan tengok pesakit selalunya memerlukan sedikit lagi rawatan selepas pembedahan selesai. Okey, ni just to share lah mahkota punya daycare center kita dan kita ada apa yang dipanggil Asian Paxman Scalp Pooling ni lah. Ni untuk menggalakkan pertumbuhan rambut lah. Rambut kan biasa gugur dengan sesetengah jenis kemoterapi. Jadi kami ada mesin ni lah untuk bantu juga. Setengah pesakit ni dia fikir kemo, dia botak, dia dah stres kan. Jadi kita ada mesin ni untuk membantu. Rambut tetap gugur tau, tapi dia tumbuh balik dengan cepat. Okey. Okey, sekarang kita move on dengan kemoterapi. Ini adalah antara kemoterapi yang biasa dijalankan untuk kanser payudara, ni anthracycline warna merah.
Lepas tu ini untuk kes-kes macam ovari lah, paru-paru lah, ya. Kanser payudara pun boleh pakai. Ya, Taxane ni kita panggil Taxane lah. Ini memang banyak digunakan lah. So kebanyakannya semua injection. Ada juga yang kita panggil capecitabine ni dia dalam bentuk tablet. Ya. Jadi apa mekanisme kemoterapi? Kita tahu sel kanser membiak kan. Macam mana dia membiak? Ni sel. Tengah dia ni ada kita panggil nukleus. Dalam nukleus tu ada kromosom tau. Kromosom tu yang akan simpan jin-jin kita. So bila sel-sel kanser ni apa yang terjadi? Dia orang ni membiak dengan sangat cepat. Apa yang dia buat? Dia akan doublekan dia punya jin-jin tadi. Protein-protein kat luar ni. Dan seterusnya nanti sel tu boleh belah dua. So setiap kali dia belah dua. Setiap kali dia belah dua. Jadi untuk kita halang sel kanser dia membiak, kemoterapi ni dia akan block. Dia akan block proses itu. Sama ada proses dalam yang nukleus tadi, dia kacau jin-jin kita tu daripada buat kopi ke ataupun daripada membelah dua tu, ataupun dia menghalang sel tu secara keseluruhannya dekat sini dia halang sel tu daripada belah dua. So kadang-kadang dia pergi melekat dekat sana, so apa jadi bila benda ni nak belah dua terus mati. Dia tak boleh jadi sel yang normal, dia tak boleh survive, dia boleh mati. Itu secara ringkas lah mekanisme rawatan kemoterapi. Okey, hormon terapi pula gimana? Mata dah mengejar doktor ni. Okey, jadi hormon terapi pula kebanyakan kalau kita kata hormon terapi semuanya dalam bentuk tablet, ada juga yang bentuk injection. Tapi hormon terapi ni hanya boleh kita pakai untuk kes yang hormon positif. So contohnya adalah kes payudara kanser payudara yang memang bergantung pada hormon positif breast cancer tau. Sebab kanser payudara ada beberapa jenis, ada yang HER2 positif, ada yang triple negatif. Ini kes yang hormon positif breast cancer. Yang estrogen dia positif ke, progesteron dia positif boleh pakai ubat-ubat ni. Ataupun kes kanser prostate. Jadi macam Casodex, Zytiga ni yang adalah untuk kes kanser prostate. Sedikit tentang pemahamannya. So kalau kita kata tentang kanser payudara tadi, payudara, apa yang terjadi adalah kanser payudara dia bergantung kepada hormon estrogen ataupun progesteron, dan hormon ni adalah dihasilkan daripada kilang telur kita, ovary. Ovary pula regulate dikontrol oleh hormon daripada otak kita di pituitary ni. Jadi apa yang berlaku kalau kita nak block kanser payudara daripada terus membiak, itulah peranan hormon tu, dia menghalang estrogen ni. Sama ada dia menghalang tindakan estrogen tu. Jadi macam kat sini kan temuk sifa ni, dia tak bagi estrogen ni pergi dekat kawasan ni dia nak aktif, ataupun dia block macam orang yang dah menopause dia akan pakai ubat dia panggil aromatase inhibitor, contohnya letrozole, apa lagi satu, anastrozole. Dia block estrogen daripada dihasilkan. So ada dua proses kat sini, sama ada dia block penghasilan ataupun dia block aktiviti dia, aktiviti estrogen tu, so dalam sel ataupun dekat luar sel. Jadi itu antara contoh yang senang lah. Dia ada banyak lagi ubat-ubat yang sekarang ni dah develop untuk kes-kes hormon positif kanser payudara. Okay, biologic targeted therapy pula. Kalau kita panggil biologic targeted therapy, biasanya ubat-ubat ni memang ubat-ubat yang mahal lah. Biasanya juga dia adalah bentuk injection. Jadi kenapa dia namakan biologic targeted therapy? So daripada namanya tu macam targeted kan, targeted. Maksudnya dia sangat spesifik. Dia mesti akan melekat dekat suatu benda je. Dia tak ada melekat kat banyak benda. So di sini doktor secara ringkas lah contoh macam kes payudara yang kita panggil HER2 positif apa yang terjadi dalam kes-kes HER2 positif kanser payudara, dia punya ni sel ingat tak tadi doktor ada keluarkan gambar sel tadi, ni sel, ni nukleus tadi tempat DNA semua. Biasanya untuk sel yang aktif apa yang terjadi, dia ada macam kita panggil reseptor kat sini tau. Jadi reseptor tu biasanya dia dalam keadaan yang biasa, dia ada yang aktifkan reseptor tu dan ada juga yang block reseptor tu. Jadi apa yang terjadi dalam kanser, selalunya regulation tu hilang, kontrol tu hilang. Jadi sama ada dia tak boleh mati ataupun dia asyik nak membiak saja. Dia asyik aktif ataupun dia tak boleh nak mati, kan? Bila tak boleh mati maksudnya dia akan hidup lah, ataupun dia akan membiak. Maksudnya dia terlampau aktif, sel tu asyik bagi signal kata membiak. So dalam kes yang HER2 positif tadi, yang ni reseptor ni terlampau banyak.
Gennya banyak, jadi reseptornya jadi banyak. Bila banyak, signalnya pun banyak lah. Bila signalnya banyak, semua pergi dekat dalam ni ya. Dia akan cakap pada sel kita, okey, kau membiak, kau membiak, kau membiak. Jadi, ubat-ubat yang kita panggil targeted terapi ni bertindak khusus pada reseptor yang ni. Ya. Macam trastuzumab ni tadi. Ya. Herceptin tu dia bertindak dekat sini. Apa yang terjadi bila dia melekat dekat sini, terus dia cakap, kau diam, kau stop. So, bila lama-lama sel ni akan mengecut dan hilang. Kan? Serupa jugalah dengan kes-kes yang lain. Contoh kes kanser paru-paru. Di mana reseptor ni, EGFR ni, dia bukan yang dekat luar ni, yang aktif lah dalam. Tiba-tiba dalam ni dia aktif, tak ada orang boleh kontrol. So apa yang jadi ubat macam Iressa, Taseva ni, Alotinib, Jekatinib ni, itu diorang buat genetic engineering lah kan. Jadi dia sebab dia dah study, oh sebenarnya ada protein kat sini yang tak boleh berhenti bertindak. Jadi ubat-ubat ni akan pergi ke protein tu, ya, dekat bawah yang reseptor tadi. Dia betul-betul spesifik pergi kat sana. Bila dia melekat kat sana, kata, kau diam. Oh, jangan lagi firing kan. Jadi signal tu tak sampai lah pada kita punya jin-jin ni kat sini. Maka sel ni dah tak ada dah orang kata kau kena membiak. Kau kena duduk diam, dia ada. Ya? Jadi lama-lama sel ni akan mencut. Ya? Okey, itu prinsipal ni. Okey, yang ini yang lebih complicated. Doktor nak cerita pun susah. Tapi doktor cerita simple je lah. Kalau orang sibuk pasal imunoterapi ya. Jadi imunoterapi ni sebenarnya banyak kita gunakan untuk kes-kes kanser yang tahap 4 ya, yang ada kita panggil spesifik dia punya target jugalah. Tetapi cara sel tu cara kawalan kanser tu adalah disebabkan imun sistem kita yang diaktifkan, yang bertindak menyebabkan sel tu mati ataupun sel tu menjadi kata orang tidak aktif ya. Ini antara ubat-ubat imunoterapi yang ada lah di pasaran. Okey. Untuk keterangan yang lebih simple lah ya. Biasanya kita dalam badan kita, imun sistem kita, terutama sel darah putih, T-cell ya. T-cell ni sel darah putih lah. Sebenarnya dia sel darah putih ni macam kita punya soldier tau. Dia jadi macam kata orang soldier dekat mana-mana, kat kulit kita pun ada, kita panggil antigen presenting cell. Dia kalau apa-apa je benda yang pelik masuk, kan, benda tu sendiri dia akan sense tau, dia akan macam ada melekat dah, dia bagi signal dah dekat kita punya sel, kita punya sel darah putih. Sel darah putih nanti dia akan pergi dekat kita punya immune system, dia kata, ada orang jahat kan, ada orang jahat, kita kena bunuh dia, macam tu lah. Itu proses yang normal. Ya, maksudnya proses normal kalau signal yang dekat sini ni, maksudnya signalnya tu aktif lah. Tapi sel kanser ni, itulah sel kanser ni sebab dia dah banyak mutasi, dia pandai. Sebab dia tak ada siapa yang kontrol dia kan, dia kontrol diri dia sendiri. Jadi dia pula ada keluarkan beberapa protein yang lain. Okey. So apa yang jadi, ya, protein tu ada yang melekat dekat T-cell tu. Ya, walaupun kat sini patutnya dia dah kata lah, okey, kau T-cell pergi T-cell, kau pergi cari immune system kita yang pergi activate immune system kita, pergi kerjakan yang sel kanser ni. Tapi sel kanser keluarkan pula protein lain yang melekat pula dekat dinding T-cell tu. Siap dia akan cakap, T-cell kau diam lah, aku ni kawan kau. Something like that lah. Ini doktor punya pemahaman lah, senang. Jadi dia dah jadi lain tau. Dan lebih teruk lagi sebab sel kanser ni bukan dia keluarkan sebiji PDL kan. Dia boleh keluarkan banyak. Bila dia keluarkan banyak, jadi banyaklah T-cell semua macam dah tak kenal. Dia kata patutnya ini lawan, dia jadi kawan. Jadi ubat-ubat imunoterapi tu sebab dia orang dah dapat detect dah benda-benda ni, dia akan buat sama ada satu dia melekat dekat PDL1 ni, dia tak bagi benda ni bagi apa tu kita punya sel-sel darah putih ni tak aktif ya, ataupun yang lain jenis imunoterapi dia pergi bind dekat PDL1 ni, lagi dia akan menyebabkan T-cell ni lebih kenal lagi tumor sel. Jadi interaksi yang ini positif menyebabkan sel darah putih kita lebih pantas bekerja, lebih efisien bekerja. Ya? Ini lagi satu gambar ajar di mana ini ada interaksi-interaksi di mana ini sel kanser, ini sel immune system kita, sel darah putih tadi. Kalau yang positif maksudnya itu adalah signal yang baik. Dia akan menyokong immune system kita untuk melawan benda asing, termasuklah kanser kan di sini. Kalau yang negatif tu dia akan menyebabkan T-cell kita tak aktif, tidur. Macam suruh T-cell kita tidur, jangan lawan, tu diam. Jadi
Itulah ubat-ubat yang imunoterapi yang ada di pasaran, di mana dia bertindak balas sama ada dekat PDL1 ni. Ya, kalau dia bertindak balas dekat PDL1 maksudnya tak adalah hubungan signal yang suruh dia tidur ni. Dia akan kuatkan signal yang suruh T-cell ni bangun, bekerja kan. Macam itulah. Ya. Okey, ni sedikit sebanyak sakit entah 4 biasanya kita galakkan untuk ubat chemoport lah ya. Sebab kadang-kadang urat dia orang tu makin kecut kan. Kalau jenis nak kena pakai kemo setiap 2 minggu tu, kesian kan. Jadi untuk improve kualiti kehidupan dia orang, kita galakkan untuk buat prosedur chemoport ni. Masukkan port tu supaya senang kita nak ambil darah itu boleh, nak masuk darah boleh, untuk kemo boleh, untuk air boleh. Dekat sini ya. Tapi prosedur ni kena buat dekat radiologi ataupun dekat bilik operation lah. Okey, ni sikit sebanyak nak sharing. Sakit dia 79, kanser paru-paru, perempuan ya. Tapi dia ada mutasi yang dekat EGFR macam untuk tadi. Jadi mula-mula tu memang disemput batuk ya, paru-paru dia habis collapse kat sini, ada secair, ada tumor. Ini bulan 10, ini bulan 12 ya, 3 bulan lepas dia makan ubat, 2 bulan lah ya. So clear dah paru-paru dia. So ubat yang targeted terapi memang kalau kita nampak respon dia sangat membanggakan lah ya. Kalau dulu kita susah nak nampak respon yang sebegini ya. Tapi dengan targeted terapi alhamdulillah. Ini patient doktor 43 tahun ya, perempuan, kanser ovary tahap yang boleh nak kata tahap 3 lebih lah ya. So pesakit ni memang awalnya tumor dia melekat-lekat habis semua. Kami buat kemo dulu. Jadi selepas habis kemo memang tumor dia sangat-sangat kecut. Ya, ini dia lepas 3 kali kemo, sakit kemudiannya buat pembedahan selepas 4 cycle, lepas tu sambung lagi 2 cycle. So alhamdulillah setakat ni dah 3 tahun dah ya, tak ada nampak tanda-tanda kanser meripat lah. Ni daycare kita orang lah, sakit duduk kat sini ni misi-misi yang bertauliah lah ya. Okey, rawatan radioterapi pula. Doktor mungkin ada dalam 5-10 minit lagi ya, harap semua boleh concentrate ya. Jadi radioterapi. Radioterapi ni adalah satu bentuk rawatan lokal. Ingat doktor cakap tadi sistemik dengan lokal kan. Jadi lokal ni maksudnya kita nak bagi sama ada dekat kawasan yang tapak pembedahan dia ataupun jenis kanser yang memang tak boleh operate ya. Contoh kanser bahagian leher yang besar yang dah melekat ataupun kanser nasofaring, kanser cervix ya. Itu memerlukan rawatan radioterapi. So untuk rawatan radioterapi tak payah takut, dia rawatannya bukan macam kemo, dia rawatan laser lah, macam laser. Kita kena X-ray tiap hari ya. Kena buat CT scan, ya, kena buat CT scan, nanti gambar tu nanti kita akan upload ya. Lepas tu banyaklah kerja doktor, kerja ahli fizik. Kami jadi macam artis lah kat sini, designer macam tu ya. Kena banyak buat kerja melukis kat sini, kita nak tentukan kawasan mana nak bagi radioterapi, berapa dos nak bagi radioterapi, kawasan mana nak kurangkan dos, kawasan mana nak kita protect, kawasan mana nak lebihkan dos. Itulah. Lepas tu kita akan buat pelan dia. So kadang-kadang ada pelan yang kompleks, kita memerlukan beberapa hari lah. Kalau straightforward mungkin 1 hari tu boleh siap dah. Dan ini antara mesin-mesin yang dipakai untuk buat rawatan radioterapi. Jadi ada ketikanya kalau nak buat rawatan radioterapi tu pesakit baring kan, macam mana dia scan, dia punya posisi dia, ya, keadaan tangan dia, kaki dia sama masa rawatan tu. Jadi nanti kalau kita buat rawatan, kita panggil 3D conformer, mesin ni dia satu posisi, lepas tu dia akan bunyilah sikit titik macam tu, dia fire lah. Lepas tu nanti orang tukar posisi yang lain. Tapi ada kita panggil rawatan IMRT, kalau menggunakan mesin elektra kami kita panggil VMAT lah. VMAT ni rawatan contoh lah macam sakit ni di bahagian atas ni. Kita nak buat rawatan dekat bahagian leher ni. Apa yang jadi nanti kita nak buat rawatan ni, mesin ni kan sakit tak pusing, dia duduk tetap je. Tapi kepala mesin dia akan pusing keliling. Biasanya dia pusing 2 kali lah. Ya, pusing lawan jam, arah jam. Gitu. Sekejap je, dalam 2 minit selesai. Gitu, Tapi okey, kita perlu tahulah indikasi radioterapi. Macam kemoterapi tadi, ada kes kita nak kena bagi radioterapi, tak perlu operation. Ada kes kita kena bagi radioterapi, perlu operation. Jadi kita kena ikut kesesuaian jenis-jenis kanser. Doktor tak dapat nak go through dengan detail lah sebab banyak jenis kanser lain cara lain kita nak merawatnya ya. But in general, kanser rectum, kanser nasofaring, kanser bahagian leher, kanser prostate memang kita boleh bagi radioterapi ya. Kemudiannya kalau macam kanser usus, kanser rectum tu kita kena consider untuk buat operation ya. Tapi ada juga kes macam contoh kanser payudara tadi kita bagi radiasi ya, radioterapi dia selepas pembedahan dijalankan.
Kalau kes-kes tahap 4 yang sangat simptomatik, maksudnya sama ada pendarahan ke, sakit ke, yang nak pergi kotak, kita kena bagi rawatan radioterapi sebagai paliatif untuk mengurangkan simptom dia dan mengurangkan beban kanser. Ini antara contoh kanser yang doktor rawat menggunakan radioterapi. Ya. Ni pesakit ni dia guna tomoterapi. So ni mesin radioterapi yang lain lah. Nanti doktor akan tengok sedikit lah. Nanti ada slide selepas ini. So bila pesakit ni dia buat rawatan kemoterapi dan radioterapi ya, dalam 6 minggu setengah macam tu ya. Dia kanser kotak suara lah. Memang sangat besar, dia tak boleh nafas masa tu. Jadi terpaksa buat tube ni ya. Dan alhamdulillah pasien ni dah tamat rawatan ya. Memang daripada scan kita, MRI kita tak nampak tumor dan pesakit setakat ini bebas daripada tumor lah, bebas daripada kanser. Ni kanser dia sebelum radioterapi, ni kanser dia setelah habis radioterapi. Alhamdulillah. Ni kanser lidah. So ni kanser lidah memang besar, masa ni pesakit pun susah nak menelan semua dengan kelenjar semua. So kita bagi rawatan tomoterapi juga ya, 7 minggu dengan kemoterapi. Alhamdulillah ya, ini setelah dekat 6 bulan, 4 bulan ya. Kita tak nampak apa-apa lah. Tetapi kita tahu kanser bahagian tengah-tengah ni macam kanser lidah ni memang dia boleh dapat respon yang bagus, tapi dia pun senang juga nak naik balik. So malangnya pesakit ni rasanya selang 4 bulan kot daripada tu. Kanser dia datang sangat cepat, dia tak sempat jumpa doktor. Dan pesakit meninggal. Ya. So ini adalah mesin tomoterapi yang doktor cakap tadi ya. Jadi di Mahkota kami ada mesin tomoterapi, dan kalau mesin tomoterapi, mesin ni dia akan bergerak masuk dalam. Doktor ada gambar sikit lah. Ya, sini ada video dia, Doktor akan bercakap sikit sementara video ni bermula. Okey, ini adalah mesin tomoterapi, dia macam mesin CT scan sebenarnya. Ya, jadi kalau CT scan, apa yang terjadi? Sakit akan baring kat sini kan. Lepas tu mesin ni akan masuk ke dalam lah, dia punya katil dia tu kan boleh bergerak masuk ke dalam. Okey, jadi bila kita buat prosedur untuk tomoterapi, okey, mesin ni macam CT scan ya. Katil tu akan masuk ke dalam. Mesin tu pun akan berpusing. Ya, nanti ada gambar yang akan menunjukkan bagaimana pergerakan dia. Ya, jadi doktor suka menggunakan mesin ni terutama untuk kes prostate macam ni ya. Jadi mesin ni tengok katil dia masuk ke dalam. Lepas tu CT scan, macam CT scan kan dia berpusing, tapi sebenarnya dia sedang memberikan rawatan radioterapi, itulah laser tu lah. Dalam kes ini kita bagi rawatan dekat dia punya tulang ya. Ini untuk kanser payudara ya. Sama juga. Dia punya katil tu akan bergerak masuk ya, dan radioterapi tu, laser tu akan keluar daripada dalam sini. Tapi sebenarnya tak nampak pun ya. Banyak orang risau terbakar lah itulah ini. So mesin ni sebenarnya so far doktor dah guna banyak untuk kes bahagian leher semua. Memang dia banyak kebaikan lah ya, sebab kita boleh bagi dos yang tinggi tapi kita tak nampak sangat side effect dia. Ya? Dan pelan dia memang sangat cantik dibandingkan dengan mesin yang lain. Ya? Dan kalau kata kita ada kes kanser yang dah merebak, banyak tempat kita nak buat rawatan, pakai mesin ni lagi senang. Ya, sakit dengan satu posisi saja duduk kat sini, dia bergerak sekali arung macam tu kan. Boleh buat rawatan untuk daripada kepala sampai pinggul lah. Cuma lama sikit lah rawatan ni. Jadi kalau orang tua-tua yang tak boleh baring lama, tak boleh lah pakai mesin ni. Kena pakai mesin yang biasa. Jadi tak banyak sangatlah tempat ya, yang radiotherapy center yang ada mesin ni lah. Oh sorry. Okey, jadi doktor dah sampai penghujung. Alhamdulillah. Jadi ini adalah ringkasan ya daripada apa yang dah doktor bincangkan tadi. Kita tahu kes kanser semakin meningkat di Malaysia, tak kira lelaki, tak kira perempuan ya. Jadi kita semua perlu ada kesedaran awal tentang kanser ya. Kanser payudara tadi doktor dah bagi tahu ya, dan juga kanser usus, paru-paru dan kanser peranakan yang termasuk dalam tu apa?
cervix, ya, pangkal rahim tu, rahim, ovari ya adalah kanser utama di kalangan wanita Malaysia. Manakala untuk lelaki pula tadi kita tahu kanser usus, kanser paru-paru, kanser prostat adalah kanser utama di kalangan lelaki Malaysia. Ya. Jadi tanda-tanda awal seperti ketulan di payudara, batuk berterusan, berak berdarah, haid yang tak teratur memerlukan tindakan yang segera untuk pengesanan kanser. Ya. Dan kita juga ada ya ujian saringan yang disarankan ya oleh kerajaan dan memang kita boleh akses dekat klinik, dekat hospital ya. Mamogram, X-ray dada, kolonoskopi, pap smear dan ultrasound ya. Jadi ini dapat mengesan apa-apa perubahan yang kita ada dalam tisu sebelum terjadinya kanser. Ya, jadi ini akan membantu untuk kita diagnose kanser pada peringkat awal. Dan juga doktor telah menyentuh tentang aspek rawatan kanser itu yang kebanyakannya memerlukan gabungan rawatan, iaitu pembedahan, kemoterapi, radioterapi, targeted terapi ataupun hormon terapi. Ya. Tapi memang ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Masuklah faktor kanser tu sendiri, faktor pesakit tu sendiri dan juga faktor rawatan tu sendiri. Ya. Dan yang paling penting ya, keberhasilan rawatan iaitu peningkatan survival ya, jangka hayat, pengawalan kanser jangka masa panjang, semua tu bergantung rapat dengan tahap kanser pada masa dia dikesan. Ya. Jadi yang penting kita kena tahu ya, kita harus pengesan awal ya, dan boleh dapat rawatan awal, insya-Allah selamat. So hanya itulah daripada doktor. Diharapkan topik ini ya membantu ya semua yang join ya talk pada hari ini. Dan apa-apa informasi tu kalau memang sangat berguna ya, tolong sebar-sebarkan kepada ahli keluarga, kawan-kawan dan mereka yang tak dapat join lah pada hari ini. So dengan itu Dr. ucapkan terima kasih. Okay, terima kasih doktor. Jadi kita terus ke sesi soal jawab doktor ya. Boleh? Okey. Boleh doktor ringkaskan cerita sedikit tentang kanser limfoma atau kanser darah? Ada pertanyaan. Oh, okey. Macam ni ya, sebab tadi kan doktor sentuh tadi, kita onkologi kita memang merawat pelbagai jenis kanser ya. Tetapi doktor lupa nak maklumkan ya. Sebab sebenarnya kita untuk perawatan limfoma, leukemia itu terletak di bawah kepakaran hematologi. Ya, hematologi. Ya, pakar kanser bahagian darah. Jadi doktor tak bolehlah nak kata orang cross pula nak bercerita bukan bahagian kita. Ya. Jadi untuk limfoma sebenarnya doktor lebih suka kalau pakai hematologi yang memberi penerangan detail, tapi secara keseluruhan limfoma seperti mana kanser yang lain juga dia adalah kanser kelenjar kan. Jadi kalau kanser kelenjar dia boleh efek mana-mana kelenjar dan of course dari segi perawatannya kalau jenis leukemia limfoma tu kita tak perlu buang semua. Sebab semua tu biasanya memerlukan rawatan, apa kita panggil rawatan radikal dengan kemoterapi dan targeted terapi lah. Kadang-kadang memerlukan rawatan tambahan radioterapi. Jadi biasanya pakar hematologi ya, kalau dia tengok kes tu tahap awal memerlukan radioterapi, dia akan bincang dengan kami. Tapi kalau kata tahap yang nampak perlu kemo, dia akan terus rawatan. Kalau kata memang tak dapat nak kontrol sangat ataupun untuk macam kita panggil rawatan tambahan setelah kemo tu mendapat respon yang bagus, kadang-kadang dia akan panggil kami juga untuk memberikan rawatan yang dipanggil consolidation radioterapi. Jadi awal-awal limfoma memang hematologi. Tetapi kalau perlu gabungan dengan radioterapi, dia akan panggil kami. Okey, harap menjawablah kat sana. Teruskan Aida, soalan yang lain. Ada ni berkaitan dengan fatty liver. Macam mana fatty liver ni ada berkaitan ke dengan kanser hati? Fatty liver. Fatty liver. Okey, again yang itu fatty liver juga bukan bahagian doktor ya. Biasanya kalau kita tengok fatty liver ni sebenarnya diagnosis tu kita tengok kalau sama ada pesakit tu dia buat ultrasound ataupun dia buat CT scan ya. Kat report tu akan cakap fatty liver.
fatty liver. Jadi fatty liver ni mengikut kefahaman doktor lah, harapnya betul lah. Kalau ada di kalangan doktor yang dengar ni mungkin boleh bagi pencerahan dalam chat lah. Apa yang doktor faham daripada perbincangan dengan pakar radiologi dan juga pakar gastroenterologi lah, dan juga hepatologi. Biasanya kalau fatty liver ni, diorang kata yang penting sebenarnya fatty liver ni kalau kita nampak dalam scan saja, pesakit tak ada apa masalah, okey. Tapi perlu pantauan. Kerana kadang-kadang bila fatty liver ni kita tengok ada sesuatu sebenarnya proses berlaku dalam hati tu tapi tak berapa clear masa tu. Sebab tu dia perlu dipantau. Kadang-kadang fatty liver orang nak buat mungkin 6 bulan ultrasound ataupun kita tak tahu kena buat ultrasound. Dalam masa yang sama dia nak tengok ujian darah juga. Sebab kadang-kadang ada yang fatty liver mula nampak fatty liver. Tapi lama-kelamaan tengok dia punya ujian hati dia tu kan, yang dipanggil liver function test tu berubah. So dekat situ dah kita ragu-ragu, ini bukan setakat fatty liver ni, something going on kan. Jadi kadang-kadang dia nak tengok lagi, sebab kadang-kadang boleh ada association tiba-tiba pop keluar sesuatu macam ketulan dalam scan tu, ada macam biji pula. Ya, jadi tak semua fatty liver jadi kanser. Dan ada yang fatty liver ni sebenarnya disebabkan perawatan kanser tu sendiri. Contoh macam hormon untuk kanser payudara kan, tamoxifen tu memang boleh menyebabkan fatty liver. Doktor memang nampak banyaklah kes-kes fatty liver disebabkan tamoxifen tu. Jadi dalam kes itu doktor akan pantau sebab kita juga tahu kanser payudara yang agresif boleh juga merebakkan hati. So kita kena monitor dua-dua. Daripada pemeriksaan luaran, pemeriksaan dalaman juga. Pemeriksaan dalaman tu termasuklah tadi ultrasound, CT scan, ujian darah. Ya. So doktor harap itu sedikit sebanyaklah untuk pencerahan. Okay, masa doktor yang ingin tanya soalan boleh kemukakan dekat ruangan chat ya. Kita cuba bacakan. Okay, seterusnya doktor, kanser ni penyakit keturunan. Adakah penyakit keturunan ataupun kalau ada ahli keluarga saya yang dah ada kanser ni, adakah saya juga berpotensi untuk mendapat penyakit kanser? Okey, itu soalan yang sangat bagus yang selalu ditanyakan dalam talk doktor. So memang kita tahu kanser secara keseluruhannya, kita tahu faktor yang kita kata genetik tu dia lebih kurang 15% macam tu je. Ya, yang lainnya tu sebenarnya faktor yang disebabkan faktor persekitaran. Ya. Tapi faktor persekitaran ni juga termasuklah orang kata macam rokok ke cuaca pollution ya, apa kita panggil? Pollution ada. Pencemaran ke, sama ada pencemaran udara ke, pencemaran makanan ke, pencemaran air ke ataupun infection semua tu, itu juga boleh menyebabkan terjadinya mutasi-mutasi dan seterusnya kepada jin kita yang tidak normal menyebabkan terjadinya kanser. Jadi kita kena pisahkan dua ni. Satu yang kita kata keturunan ataupun genetik tu sebenarnya memang dah ada dah jin dia dilahirkan dengan jin tu. Ya, dia dilahirkan dengan jin tu. Bukan jin ni dalam kromosom tadi kan, dan nukleus tadi kan ada kromosom yang menyimpan maklumat ciri-ciri kita pribadi semua tu kan. Jin tu memang kata orang tidak normal. Masa kita dilahirkan dia memang dah ada. Mak ayah kita ada juga. Ya, adik-beradik kita pun ada. Ya, contoh macam sekarang kita dah nampak dah kanser, kita panggil kanser kanser payudara lah yang kita panggil BRCA kan, BRCA related kanser payudara. Jadi macam BRCA ni sebenarnya kalau kata memang ada kes kanser payudara yang BRCA positif ni yang memang kata orang keturunan ataupun faktor genetik ni, kita bukan lihat dia seorang je. Contoh doktor ada satu pesakit memang BRCA positif. So pesakit tu asalnya dia umur dalam 30-an macam tu lah. Dia anak seorang, tiba-tiba dia macam rasa tak selesa kat perut macam tu. Lepas tu dia tengok, dia buat check up tengok ovary dia tak berapa elok, nak suspect kanser. Dan dia punya kanser marker pun masa tu tak normal. So bila buat operation memang nampak kanser ovary. Okay. Lepas dia kanser ovary, dalam 2 bulan lepas tu tiba-tiba pop, ada bengkak dekat leher dan bengkak kat payudara. Bila tengok ada kanser payudara juga. And then bila dirujuk pada doktor masa tu, doktor buat soal selidik, rupanya adik-beradik dia ramai kanser, lebih daripada 5 orang. Ya, kanser payudara ada, kanser prostat ada, kanser rahim ada. Jadi
bila nampak dalam sejarah keluarga tu banyak kanser, dia pula mendapat kanser pada umur yang muda, kurang daripada 40, dua jenis kanser pula pada masa yang kurang daripada 1 tahun ya, kita hantar jin untuk berakalnya rupanya politik. Ya. Jadi kita nampak di situ faktor genetik pun selalunya memang dah ada dalam keluarga tu sendiri, dan kebarangkalian besar kalau dia ada anak perempuan kita test jin tu pun positif. Ya. Jadi ada lagi jenis yang lain. Contoh kanser usus. Baru-baru ni kami ada satu kanser usus. Itu pun rasanya pertama kali doktor dengar dalam Malaysia lah, sebab sepanjang merawat kanser ni. Kanser usus rasanya umur lelaki tu dalam 20 ke 30-an ya. Datang dengan keadaan yang sangat teruk lah, sangat lemah semua, dan bila di skop ya, dia buat kolonoskopi tu nampak banyak polip. Banyak polip. Ya, polip. Sampai bila dia biopsi polip tu tengok kanser. Ya. Dan lepas tu bila hantar untuk genetik kan, sebab bila skop kat atas pun polip juga. Dalam perut dia banyak polip. Dekat usus dia pun banyak polip. Dan banyak polip dia, ada yang polip yang macam peringkat kanser awal, ada peringkat kanser yang dah agresif, dekat perut pun dah ada mula nak jadi kanser. Rupanya bila hantar test jin, rupanya dia FAP punya jin. Dan bila cek adik-beradik sebenarnya bapak dia dulu pun ada meninggal awal sebab kanser juga. Tapi itulah salahnya kadang-kadang kita bila tahu ada ialah ahli keluarga yang muda dapat kanser tahap akhir ataupun meninggal, semua kita jadi macam trauma, kita tak nak tahu kalau boleh. Tapi sebenarnya kalau kita tahu lagi awal lagi bagus, sebab kita screen, kita boleh buat langkah-langkah pencegahan. Contoh macam FAP ni, kalau dekat international, dia orang memang ada strict kriteria. Apa dia buat? Kalau seorang diagnose FAP, jin ni, dia akan screen terus satu keluarga, dia suruh semua keluarga dia buat skop awal. Mana yang nampak polip, terus dia akan buang sebelum polip tu bertukar jadi kanser. Ya? Dia tak payah tunggu umur 20 baru nak screen, tak ada. Dia akan skop lebih awal, dan ada ketikanya dia orang terpaksa buat radikal, potong siap-siap usus tu. Jadi kalau dah tak ada organ tu, kanser tu pun tak boleh naik. Jadi patient pun survive lah. Kan? Jadi itulah, harap menjawab lah. Jauh sikit daripada jawapannya. Jadi perlu ke nak buat genetic test ke macam mana kalau ada ahli keluarga yang ramai ada kanser? Dia macam ni, apa-apa pun kena datang dulu ya, berjumpa dengan doktor ya, bukan doktor seorang, maksudnya mana-mana doktor berbincang, kena soal selidik dulu apa kata orang sejarah keluarga kanser tu, apakah ada nampak macam betul ada tanda-tanda kanser tu dalam ahli keluarga tu tidak, dan seterusnya kita memang kena buat pemeriksaan then and then kan, nak tengok orang ni sebenarnya dah ada gejala ataupun tidak ya, melakukan screening ya, dan screening tu kita tengok kalau dia tak ada gejala ya, kita akan offer basic screening saja. Kalau kat private kita tahulah majority private hospital semua ada dia punya screening package. Ya, macam kami pakar-pakar pun kita pun ada screening package kita akan buat ya. Kita kena come forward lah untuk tengok ada apa-apa abnormal, kita cuba correct benda tu sebelum benda tu jadi lebih serius. So kita tak ada straightforward kata you datang okay you nak buat genetic screening, I order genetic screening. Tak boleh macam tu, dia kena ada counselling sebab benda ni ada banyak implikasi. Implikasi kepada orang yang belum berkahwin, implikasi kepada orang yang dah berkahwin dan punya anak, implikasi kepada adik-beradik. Jadi banyak faktor-faktor tu yang perlu difikirkan, sebab tu kena ada some sort of counselling ya sebelum terus nak buat genetic test. Okay. Boleh doktor terangkan sikit tentang sarkoma, kanser sarkoma? Okey. Word sarkoma ni dia macam ni. Dalam onkologi, kita bila kita kata kanser, biasanya sel-sel yang menjadi kanser tu daripada kita panggil sel epithelial lining, lapisan macam kulit ya, lapisan dekat kita punya mulut, lapisan yang awal tu ya. Apa nama lain yang doktor nak panggil nak menjadikan senang. Tapi kalau sarkoma ni sebenarnya kanser tu bukan daripada kita panggil epithelial, dia daripada sel-sel otot. Ya, kalau sarkoma tu sebenarnya sel-sel otot. Ya, bukan sel-sel kulit, sel lining mulut kita, lining usus kita, dia daripada otot tu. Ya. So contoh macam kita punya okey, kita contohlah lengan kan. So kita ada kulit kan. So kalau kulit tu kalau ada kanser kita panggil karsinoma. Ya. Tapi kalau kata otot lengan tu kena, otot lengan tu kita tak panggil karsinoma, kita panggil sarkoma.
serupa juga macam mana lagi sarkoma ya. So dia boleh jadi otot, dia boleh jadi daripada tulang juga. Ya? Kita panggil mesenchymal lah. Sel, sebab ini lebih apa tu kata orang teknikal sikit lah. Ya? So kalau sarkoma ni dia boleh jadi daripada otot, daripada tulang. Ya? Dia berbeza lah daripada yang karsinoma ni. Tapi dari segi perawatannya, memang apa-apa sarkoma kita kena tengok. Ada sarkoma yang ada genetik dalam dia. Maksudnya yang memang ada dilahirkan dengan mutasi. Ya. Jadi jenis macam tu biasanya memerlukan rawatan kemo dulu. Biopsi terus kemo. Lepas kemo baru fikir untuk operate ke untuk buat radioterapi tu. Ya. Tapi kalau jenis yang sarkoma contoh kita panggil liposarkoma, itu daripada lemak yang bertukar jadi kanser. Ya. Ataupun kita ada apa kita panggil lagi leiomyosarkoma. Itu leiomyosarkoma daripada otot tegar kita lah. Ya. Contoh daripada otot kaki kita tu. Ya. Jadi jenis-jenis macam tu biasanya operate dulu. So dia kena operate mesti clear. Lepas operate kita tengok saiz semua, kita tengok perlu radioterapi ke tak. Biasanya kalau besar kena radioterapi lah. Kalau risiko tinggi untuk relapse kena bagi radioterapi lah. Dan ada ketikanya ada kes-kes sarkoma yang memerlukan macam kemoterapi. Itu bergantung kepada ciri-ciri detail kanser tersebut lah. So kita ke soalan yang berkaitan dengan rawatan. Pesakit ni, adakah pesakit perlu isolate selepas buat rawatan radioterapi? Dalam berapa lama? Tak ada, no such thing. Sebab radioterapi tu dia cuma aktif masa kita masa mesin tu tengah memberi sinaran tu lah. So sebab tu masa pesakit buat rawatan radioterapi, kalau ikut gambar tadi ya, sakit duduk dalam tu macam 5 minit ke apa, kita monitor kat luar daripada CCTV dan bilik tu biasa panjang. So radioterapi tak sampai lah kat luar tu. Faham? Okay. Jadi biasanya pesakit yang aktiviti yang radioaktif semua tu masa sinaran tu masuk tu. Jadi dia keluar tu dah tak ada apa-apa dah. Ya, dia akan masuk terus dekat jin tu. Ya, dia masuk terus dekat kawasan sel yang ditarget lah. Ya. So dia bukan macam radioaktif. Ya. Radioaktif kata contoh kes thyroid thyroid cancer. So kalau thyroid cancer kan orang kena buang, lepas buang dia ada kena minum radioiodine. Radioaktif radioiodine kan. Radioaktif iodine tu kalau dia minum yang tu, itu minum tu memang kita tahu. Badan dia semuanya jadi radioaktif tau. Sebab tu dia kena kuarantin 5 hari, seminggu kadang dekat hospital. Orang tak boleh tengok dia semua. Ya? Dan bila dia balik pun selalu dia akan cakap, janganlah sentuh lagi budak-budak, yang sentuh orang mengandung semua. Sebab ditakuti ada masih lagi sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Kita walaupun sikit-sikit, eloklah cegah kan. Jadi kalau kita boleh menjarakkan diri untuk beberapa hari lagi, itu lagi bagus. Tapi untuk radioterapi tak perlu. Bila dia keluar daripada tu, dia normal macam orang biasa lah. Radioterapi pun sama. Dia menerima rawatan tu sajalah kan. Yang radioaktif tu masa dalam bilik tu je. Okay, ini adakah pesakit ni perlu maintain oral chemo? Dia dah habis chemo NDXT. So dia perlu maintain tak oral chemo? Dia BRCA triple negatif. Tak apa dengar. BRCA triple negatif completed chemo NDXT, adakah masih perlu maintain oral chemo? Okey, begini. Kalau soalan yang sangat khusus macam ni, sebenarnya doktor lebih suka puan ya berbincang dengan pakai merawat ya. Sebab kadang-kadang ada macam different in opinion ya, perbezaan pendapat lah. Tetapi memang kita tahulah jenis yang BRCA ni kita tahu agresif ya. Jenis kanser triple negative breast cancer ni juga sangat agresif. Jadi kadang-kadang kita tahu triple negative breast cancer ada yang buat chemo dulu baru operation kan. Jadi lepas operation pula nak tengok dia punya spesimen itu. Kalau macam memang langsung hilang semuanya kanser itu, actually itu yang insyaAllah akan doing well lah lepas tu. Dan selalunya tak adalah recommendation untuk bagi chemo tu. Biasa yang dia orang recommend chemo tu sebab ada lagi kanser dia. Walaupun dia dah bagi chemo, lepas tu dia operate, lepas tu ada lagi balance kanser tu dalam hasil pembedahan tu. Jadi di situ biasanya rasionalnya kita tahu
chances untuk dia punya kanser tu naik balik tu masih ada dan quite tinggi juga. Sebab tu ada kajian menunjukkan boleh prescribe kemoterapi, oral kemoterapi pula setelah operation. Ya.